أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Sebelum kita memulakan, mari kita bersama-sama selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil-sambil kita berselawat, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, minta bantu untuk sebar-sebarkan, tekan butang share. Kita ramai-ramaikan lagi kelas kita pada pagi ini dengan orang-orang yang ingin mempelajari ilmu bahasa Arab, orang-orang yang ingin memahami apa yang dibaca di dalam Al-Quran melalui teknik pembelajaran percakapan. Jadi mari kita sebar-sebarkan, insya-Allah, mudah-mudahan disebabkan satu orang yang mengikuti kelas kita daripada penyebaran sahabat-sahabat sekalian, setiap amalan-amalan kebaikan ataupun pemahaman dia di dalam Al-Quran, pemahaman dia di dalam bahasa Arab, pahala tersebut akan sampai kepada orang yang menyebarkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama-sama istighfar juga. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Oh, tadi ada problem sedikit dari segi video dan juga suara. Saya nak tengok adakah sahabat-sahabat dapat dengar dengan jelas ataupun tidak suara saya sebelum kita memulakan kelas insya-Allah taala. Boleh tak semua dengar suara kita? Jazakallahu khairan katsiran, masya-Allah. Kalau dapat dengar dengan baik boleh bagi tahu. Kalau tidak, tak ada masalah. Saya cuba betulkan mana yang kurang. Tapi di sini data yang saya terima videonya sangat-sangat baiklah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman wa 'amalan salihan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk mempelajari satu ilmu yang sangat penting, iaitu ilmu yang membantu kita dalam memahami Al-Quran, Al-Hadis, kalam Allah, kalam Rasul. Dan ilmu itu dinamakan ilmu bahasa Arab. Sahabat-sahabat sekalian, kelas yang kita lakukan adalah kelas memahami percakapan bahasa Arab. Percakapan. Untuk pengetahuan semua, percakapan ini sangat-sangat membantu dalam pemahaman bahasa Arab dengan lebih cepat dan lebih mudah. Kerana kita akan dengarkan gaya bahasa, penggunaan bahasa. Kita akan dengarkan gaya bahasa, kita akan dengarkan penggunaan bahasa, kita akan lihat bagaimana orang menggunakan bahasa tersebut pada hari-hari, pada percakapan, pada tempat-tempat tertentu. Jadi daripada situ, pemahaman dalam bahasa Arab akan berkembang daripada percakapan kepada penulisan, daripada penulisan kepada pembacaan ke peringkat yang seterusnya lah, insya-Allah. Jadi dengan sahabat-sahabat sekalian akan bersama dengan saya, Ustaz Muhammad Aindallah, and untuk kita lalui proses ini sama-sama insya-Allah. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, kita akan sambung pembelajaran kita di muka surat 3 dalam unit 1. Jadi sahabat-sahabat yang belum ada kitabnya lagi, boleh adakan kitabnya sekarang, senang saja, iaitu dengan download di PDF ataupun boleh dapatkan di link Shopee. Okey, jadi sahabat-sahabat sekalian ingat
percakapan yang kita lakukan ni adalah untuk memahami makna Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi, kitab yang saya bagi tahu tadi tu bentuk dia begini. Boleh dapatkannya di Google. Tulis saja Baina Yadai PDF. Ataupun boleh beli secara online di Shopee untuk dapatkan kitab dia secara langsung. Kan? Ini adalah contoh lah. Tulis dalam bahasa Arab. Baina Yadaika PDF. Atau boleh dapatkan di link Shopee yang tertera. Okey. Sahabat-sahabat sekalian, Alhamdulillah kita telah dapat 20 lebih kurang perkataan yang macam mana nak sebut. Alhamdulillah kita sudah dapat 20 lebih perkataan yang kita dapat. Maknanya ada lebih kurang 1,200 lebih lagi perkataan-perkataan mufradat-mufradat yang kita nak biasa gunakan. Yang kita nak biasa dengar. Yang kita nak biasa tulis dan baca. Jadi bersama kita lah insya-Allah perlahan-perlahan prosesnya sehingga kita dapat selesaikan jilid 1 insya-Allah. Kerana dalam jilid 1 dia terdapat 1,200 lebih, 1,300 lebih patah perkataan. Okay, dan Alhamdulillah pada kelas kita yang pertama dan kedua kita dapat 20 patah perkataan lebih kurang. Jadi hari ini kita akan tambah lagi beberapa perkataan yang baru. Jadi buatlah persiapan untuk tulis nota dan sebagainya. Jadi ingat ada 3 perkara penting yang saya nak ingatkan diri sendiri dan sahabat-sahabat sekalian. Kita kan nak faham bahasa Arab. Kita kan nak jadi orang yang pandai. Jadi ada 3 perkara penting yang kita kena buat. Yang pertama, kena rajin bertanya jika tidak faham apa-apa berkenaan dengan kelas kita. Yang kedua, kena rajin menulis. Dan ada perkataan-perkataan yang baharu yang tak faham, boleh tulis di sini. Ataupun ada maklumat-maklumat tambahan, boleh tulis. Perlu ditulis. Kemudian yang ketiga, perlu ada usaha yang sangat-sangat besar. Yang ketiga, perlu berusaha dengan keras. Jadi, ini 3 step yang saya harapkan untuk sahabat-sahabat ada. Kerana saya menginginkan seluruh sahabat-sahabat kita menjadi orang yang power dalam bahasa Arab. Orang yang mahir dalam pemahaman Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran. Sebab kita nak pergi ke peringkat yang lebih tinggi, memahami balaghah. Jadi memahami balaghah kena biasa dengan macam mana cara percakapan orang Arab. Dan balaghah di dalam Al-Quran sangat-sangat besar, sangat-sangat tinggi. Jadi kalau kita tak biasa dengan penggunaan bahasa, lagi-lagi percakapan, macam mana kita nak biasa dengan gaya bahasa di dalam kitab. Jadi kalau gaya bahasa di dalam kitab, penulis-penulis orang Arab sendiri pun kita tak boleh nak faham, bagaimana lagi kita nak faham kalam Allah Ta'ala, kalam Rasul. Jadi, untuk sampai kepada tahap memahami kalam Allah dan kalam Rasul, ada di antara untuk sampai ke target kita, perkara-perkara yang perlu diusahakan. Basic-basic yang perlu kita ada untuk sampai ke tahap yang kita nak. Jadi sedikit sebanyak, saya cuba bantulah sahabat-sahabat sekalian untuk sampai ke tahap tersebut insya-Allah Ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Masya-Allah. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Boleh tak? Next. Okey. Jadi sahabat-sahabat dah buka muka surat 3 insya-Allah. Jadi ini adalah yang kita akan lihat insya-Allah Ta'ala. Al-mufradatu al-ardu unzur wastami' wa'id. Jadi di bawah apa ni soalan ini ataupun tajuk ni ada gambar dan juga ada tulisan. Kaifa haluka
kaifa haluki, anti, anta, masmuka, masmuki. Okey, first kita kena tahu makna-makna daripada perkataan-perkataan tersebut. Jadi sahabat-sahabat yang tak tahu, sekaranglah masa untuk kita tulis perkataan-perkataan yang kita tak tahu, dan biasakan menulis juga dalam bahasa Arab, kerana bila dibiasakan kita dalam penulisan bahasa Arab, biasa juga kita akan mudah membaca. Okay, mungkin kita sangat-sangat perlahan dalam tulisan bahasa Arab sebab dulu tak pernah menulis. Sekaranglah masa dia, peluang dia untuk kita cuba asahkan bakat kita dalam penulisan bahasa Arab. Al-mufradatu, al-mufradatu, al-mufradatu. Kosakata, kosakata. Maksud al-mufradatu ialah kosakata ataupun perkataan. Okey. Kemudian al-'ardu, 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 yakni lampiran. Okey, jadi saya rasa sangat-sangat mudah. Dia punya dua perkataan yang kita ambil sekarang ni. Jadi mari kita baca lagi sekali selepas memahami makna al-mufradatu dan juga al-'ardu. Adapun yang lain kita pernah ambil. Jadi yang lupa mohon tulis balik. Okey, jom kita tengok sama-sama. Al-mufradatu, al-'ardu, unzur, wastami' wa a'id. Okey, cuba lihat. Al-mufradat, al-'ardu, unzur, wastami' wa a'id. Harap-harap sahabat-sahabat sekalian bila baca ni macam tu saja faham apa yang disampaikan. Ya ni kuasa kata. Lepas tu lampiran. Kemudian lihat, dan dengar dan ulang. Okay, jadi sekarang ni dalam dalam soalan dia yang pertama ataupun tajuk dia yang pertama, dia nak kita baca balik perkataan-perkataan yang di bawah, yang ni gambar tersebut. Kemudian kita nak kena faham apa makna dalam perkataan tersebut. Apa maknanya? Pelik pula. Okay, jom kita tengok. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Kaifa haluka? Ma makna kaifa haluka? Wahai sahabat-sahabat sekalian, ma makna kaifa haluka? Ingat, yang kita nak cuba ni adalah perkata pun boleh ataupun terjemah secara pemahaman pun boleh. Kaifa haluka yakni bagaimana keadaan awak? Betul. Tapi untuk lelaki, untuk lelaki apa dia punya bahasa Arab? Untuk lelaki. Boleh tulis dekat ruangan komen untuk bagi jawapan. Lelaki dalam bahasa Arab apa panggil dia? Sebab kelas pada yang kemarin sebelum 2 minggu lepas ada diterangkan lelaki itu bagaimana. Okey, Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian telah memberi jawapan dengan baik sekali. Yang ini mudzakkar. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Kemudian kaifa haluki? Kaifa haluki? Sama juga bagaimana keadaan awak tapi untuk perempuan. Perempuan apa dalam bahasa Arab? Perempuan apa dalam bahasa Arab? Kalau lelaki mudzakkar, maknanya kalau perempuan. Tengok sahabat-sahabat semua dah jawab. Masya Allah, bagus sekali. Yakni mu'annas. Ahsantum. Ahsantum jami'an. Okey. Kalau ada soalan, boleh tanya. Kalau yang baru tahu, mohon untuk tuliskan perkataan ini dan juga makna dia sekali. Jadi ini soalan bila kita tanya how are you? Kita tanya khabar satu orang. Jadi jumpa kawan tanya kaifa haluka? Ataupun kalau jumpa kawan perempuan kaifa haluki?
Tak apa kalau jumpa mak ataupun ayah. Kaifa haluka untuk ayah, kaifa haluki untuk ibu. Okey? Tapi kalau dengan bahasa lebih sopan, kita tambah kum. Kaifa halukum. Kum tu adalah awak semua. Dan kenapa gunakan jamak? Balaghahnya kalau kita gunakan jamak, yakni orang yang kita sedang bicara ni adalah orang yang besar darajat lebih kurang ataupun orang yang mulia. Jadi macam biasa dengan syekh, dengan ustaz, kita tanya kaifa halukum ya ustaz. Kan biasanya macam itulah dengan mak, dengan ayah, kaifa halukum. Biasanya lah. Okey, teruskan. Kemudian apa lagi yang kita boleh tengok? Allahumma salli ala Muhammad. Anti, anta. Yang ni senang sangatlah sahabat-sahabat tahu. Anti untuk muannas, anta untuk dot 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 dot. Anta untuk apa? Ya, betul. Anta untuk muzakkar. Jadi siapa yang jawab dengan betul, masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni makna bismillahirrahmanirrahim adalah puji-pujian. Yakni semoga kamu semua punya urusan adalah dengan maksud dia adalah dengan nama Allah. Maksud dia adalah dalam penjagaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi anti untuk muannas, anta untuk muzakkar. Ahsantum jami'an. Okey, sekarang kita tengok yang seterusnya. Masmuka. Masmuki. Ma makna masmuka? Wa ma makna masmuki? Sahabat-sahabat boleh tuliskan di ruangan komen jika sahabat-sahabat tahu. Masya-Allah, kebanyakan antara sahabat-sahabat mengetahui semua makna yang kita pernah pelajari. Masya-Allah, bagus sekali. Dan ini satu pujian yang baik patut diberikan kepada sahabat-sahabat sekalian kerana berusaha untuk mengingati pembelajaran kita yang telah lalu. Ahsantum. Ya, betul tu. Apa nama kamu dan juga apa nama kamu untuk perempuan dan juga atau untuk lelaki. Okey. Kita teruskan dengan latihan yang berada di bawah. Boleh? Kita teruskan dengan latihan yang berada di bawah. Bismillah. Okey, kita lihat latihan di bawah. Sahabat-sahabat sambil baca. Baca seperti saya. Tadribu awal. Tadribu wahid. Tadribu awal atau tadribu wahid. Satu kan wahid. Ataupun yang pertama al-awwal. Sil bainal ibarati was-surati al-munasibati. Sil bainal ibarati was-suratil munasibah. Okey. Sil bainal ibarati was-suratil munasibah. Sahabat-sahabat yang just dengar saja, jangan dengar saja, baca juga tau. Supaya biasa dalam membaca. Supaya biasa dalam membaca. Sebab tu saya ulang 3 kali. Supaya sahabat-sahabat yang lain belum dapat cara baca dia pun boleh dapat juga. Okey, mari kita sambung. Kita tengok satu persatu makna perkataan. Mungkin ada yang tidak tahu. Tadribun. Tadrib. Tadrib. Makna tadrib, latihan. Makna tadribun dalam bahasa Melayu ialah latihan. Okey. Sil. Sil. Sil, sambungkan. Ma makna sil? Sil makna sambungkan. Sil makna sambungkan. Okey, tadrib, latihan, sil, sambungkan. Okey. Simple, 2 huruf je, short dengan lam. Kalau jadi simple je. Boleh tulis insya-Allah. Okey, kemudian baina. 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 Baina adalah di antara.
Baina adalah di antara. Kemudian al-ibarah. 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 Ayat. Ibarah maksud dia ialah ayat. Ibarah maksud dia ialah ayat. Sahabat-sahabat jangan tertukar pula dengan ibrah. Sahabat-sahabat minta tidak tertukar dengan ibrah. Ain, ba mati, ra, baris atas, ta marbutah. Sebab ibrah ialah pengajaran. Ibarah lain pula. Ibarah ialah ayat ataupun ibarat. Okey. As-surah. 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 Ma makna surah? As-surah maknahu gambar. Tamam? As-surah makna dia ialah gambar. Okey. Jadi sekarang ni kita dah tahu. Sebab ada satu lagi tertinggal. Maaf. Al-munasibah. 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 Ma makna al-munasibah? Ya ikhwanana. Ya ikhwanana hal pula. Ma makna al-munasibah? Al-munasibah maknahu yang sesuai. Okey. Okey, jadi kita dah tahu dia punya makna ni. Mari kita lihat dia punya tulisan. Tadribu awal sil bainal ibarati was suratil munasibati. Tadribul awal sil bainal ibarati was suratil munasibah. Kita lihat satu-satu. Ma makna tadribu awal? Tadribu awal. Tadribu wahid. Latihan yang tengok jawapan daripada sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah betul ya ni. Latihan yang pertama. Sil bainal ibarati. Sekarang ni kita lihat apa makna sil bainal ibarati. Apa makna sil bainal ibarah? Sil bainal ibarah. Tengok jawapan sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah. Kebaikannya semua orang-orang yang hebat dan bijak. Tengok tu. Sambungkan di antara ibarah, yakni ayat, wasuratil munasibah. Dan, Masya Allah, bagus sekali sahabat-sahabat sekalian, tahniah. Dan gambar yang sesuai. Alhamdulillah. Bagus-bagus. So, kita boleh teruskan dengan yang seterusnya. Ada perkataan yang baharu sahabat-sahabat akan pelajari dan ambil daripada kelas ni. Dan dia ialah al-a'la. 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 Maaf, kontras dia sangat-sangat tinggi gambar dia. Al-a'la di atas. Al-a'la makna dia ialah di atas. Jadi ni penting untuk kita ingat insya-Allah. Boleh? Al-asfal. 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 Jadi perkataan yang kedua kita akan ambil yang baharu adalah al-asfal. Yang di bawah. Yang di bawah. Al-a'la di atas, al-asfal di bawah. Kemudian aina. 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 Ma makna aina? Aina di mana? Okay, selalu kita tanya aina, anta, mana awak. Dan lain-lain lah. Okey. Kemudian hiya. 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 Ma makna hiya? Hiya ialah dia. Hiya ialah dia. Tapi hiya, dia ni untuk dia perempuan. Bukan dia lelaki. Kalau dia lelaki, huwa. Tapi penggunaan huwa kita tak guna sekarang. Pengguna nanti. Sebab sekarang kita akan guna hiya sahaja. Jadi hiya makna dia ialah dia perempuan. Tamam? Li. Li. Ini penting. Sangat-sangat penting. Li. Li. Maksud li ialah untuk ataupun bagi. Li maksud dia ialah untuk ataupun bagi. Diminta sahabat-sahabat sekalian untuk ingat huruf ini dengan sangat-sangat baik. Sebab ini
Kita akan gunakan di seluruh kelas kita setiap minggu. Penggunaan perkataan li, yakni untuk ataupun bagi. Sebab soalan akan ditanya, jadi kebiasaan untuk kita sampaikan sesuatu akan banyak menggunakan li, akan banyak menggunakan untuk. Contohnya perkataan ini untuk gambar ini, contohnya gambar ini untuk perkataan itu, contohnya apa lagi ni untuk tu untuk ni, tu untuk ni kan. Jadi untuk penggunaan ni sangat-sangat penting. Teruskan. Fi, fi. Okey, ini biasalah. Sahabat-sahabat mungkin dah biasa dengan penggunaan fi. Adapun li, sahabat-sahabat mungkin ingat bagi. Sebab dalam ayat Quran, surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, li adalah bagi. Tapi yang saya nak tekankan tu, li juga makna dia ialah untuk. Li, makna dia ialah untuk. Selain daripada bagi. Jadi sebab tu, kita nak belajar percakapan supaya biasakan penggunaan percakapan tersebut untuk faham beza tempat, beza konteks, kita akan faham makna berbeza disebabkan konteks yang berbeza. Okey, jadi sekarang kita mulakan insya-Allah taala. Kenapa dia tak ada soalan dulu? Dah betul lah. Tak apa. Perlu soalan. Jadi kita tengok gambar yang pertama. Maaf. Okey, sahabat-sahabat sekalian boleh lihat di gambar yang pertama ada gambar perempuan tunjukkan tangan di atas tu. Gambar di atas ada perempuan tunjuk tangan. Tengok gambar di bawah, ada gambar lelaki tunjuk tangan juga. Okay, ingatkan gambar apa dalam bahasa Arab? Macam mana kita nak sebut gambar di atas dalam bahasa Arab? Dan macam mana kita nak sebut gambar di bawah dalam bahasa Arab? Sambungkan sahaja apa yang kita telah ingat. Gambar as-surah, kalau di atas, as-surah apa? Betul. Sahabat-sahabat yang dah type dengan baik sekali. As-suratul a'la. Kalau di bawah juga begitu. Tambahkan saja al-asfal. Kan? Jadi maknanya, gambar di bawah suratul asfal. Jadi kita ingatkan, unzur itu maksud dia apa? Lihat. Jadi saya akan cakap dengan sahabat sekalian dalam bahasa Arab. Unzur. Unzur surata al-a'la. Unzur surata al-asfal. Unzur surat al-asfal. Okay, untuk penggunaan baris pula, jangan tanya sekarang. Sebab sebab dia adalah nahu. Okay, jadi ada tempat kena jadi maf'ul bihi, kan? Jadi sahabat-sahabat yang belajar nahu, mungkin tahulah kenapa saya baca unzur surat al-a'la dan unzur surat al-asfal. Bukannya suratu dan bukannya surati. Ada pun yang tak tahu, bukan sekarang kita nak ceritakan sebab kita fokus pada percakapan dahulu. Okey. Nanti kalau nak tanya, boleh tanya Ustaz Nahu. Dalam pembelajaran hari Sabtu dengan Ustaz Indallah, dia ada cerita undur surata. Kenapa jadi surata bukan suratu surati? Okey, tamam. Itu adalah tambahan seningan. Jadi sekarang kita tengok perkataan pula al-kalimah ataupun al-ibarah. Al-ibarah ada dua. Ada dua ibarah. Jadi sahabat-sahabat yang pernah belajar Nahu mungkin tahulah macam mana nak jadikan perkataan itu menunjukkan makna dua. Kalau tak tahu, bukan sekaranglah waktu dia. Okey, kita teruskan. Jadi sini ada dua ibarah, yakni dua ayat. Masmuka dan juga masmuki. Masmuka dan juga masmuki kan? Okey, itu jadi dua orang. Tapi sekarang ni saya nak bagi tahu sahabat-sahabat sekalian ada penggunaan soalan dan juga jawapan yang saya nak sahabat-sahabat ingat. Okey, jadi cuba baca dahulu apa dia punya soalan dan kita akan lihat juga dia punya jawapan.
Soalan yang saya akan tanya sahabat-sahabat sekalian adalah berbentuk seperti ini. Aina hiya as-surah li'ibarati dot dot dot. Nuktah, nuktah, wa nuktah. Aina hiya as-surah li'ibarati nuktah, 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 nuktah. Yang penting aina hiya surah li'ibarati. Harap sahabat-sahabat sekalian juga baca dengan saya supaya biasa dengan percakapan dia ataupun pembacaan dia. Kemudian kita akan ulang soalan ni berkali-kali sehingga masuk dalam telinga kita hingga ke kita punya RAM, bukan saja RAM tapi save di dalam storage juga. Sebab RAM adalah uh, apa tu, memori yang sementara. Apa, saya tak ingat dia punya RAM tu maksud dia apa. Kan? RAM. Yang tak tahu RAM tu apa, storage ada dua jenis. Storage yang storage, satu lagi storage untuk RAM. RAM tu adalah yang sementara punya simpanan. Ada pun yang simpanan tu yang betul-betul disimpan lah. Jadi kita tak nak yang jenis RAM punya, kita nak yang betul-betul masuk simpanan. Kan? Tapi biasanya maklumat-maklumat pertama dia akan masuk pada RAM dulu sebelum dia masuk pada storage. Storage. Yang belajar pasal komputer fahamlah insya-Allah, yang tak tahu. Senang cerita dia masuk telinga dulu sebelum masuk ke hati lah macam tu. Kan? Jadi kita nak masuk yang terus ke hati insya-Allah. Jadi kena biasakan dengar. Macam tu lah makna dia. Okey. Random access memory. Masya-Allah. Cik Puan Zahara. Allahu Akbar. Takbir. 100 markah untuk dapat jawapan betul. RAM tu maksud dia apa? Okey, terima kasih. Jadi, aina hiya suratu li ibarati dot dot dot. Saya akan tanya sahabat-sahabat sekalian, di mana dia gambar untuk ayat ni? Okey. Jadi sahabat-sahabat punya jawapan boleh buat macam ni. Next. As-suratu li ibarati nuktah 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 fi nuktah nuktah nuktah. Okey. As-suratu li ibarati nuktah 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 fi nuktah nuktah. Maksud dia apa ni? Gambar untuk ayat yang Ustaz cerita. Contohnya yang kita baca tadi tu. Gambar untuk ayat apa? Fi apa? Maknanya gambar untuk ayat contohnya mas muka fi di mana satu? Di atas ataupun di bawah. Kan? Jadi kita tulis fil a'la atau fi al-asfal. Okey. Harap-harap sahabat-sahabat sudah dapat dia punya ayat dan juga jenis soalan. Jangan risau. Saya akan kekalkan soalan dan juga jawapan dia dalam gambar tersebut. Jadi boleh ingat. Tapi gambar dia kecil sedikit lah. Untuk rujukan sahaja. Okey, mari kita mulakan insya-Allah. Mas muka. Mas muka. Wahai sahabat-sahabatku sekalian. Ya ikhwanana jami'an. Aina hiya suratu li'ibarati masmuka. Aina hiya surah li'ibarati masmuka. Aina hiya surah li'ibarati masmuka. Macam mana jawapan dia? Tulis dalam bahasa Arab di ruangan komen sambil kita sebut. Sambil kita cakap. Supaya biasa baca, supaya biasa cakap, supaya biasa dengar. Jadi soalan saya, aina hiya suratu li'ibarati masmuka. Aina hiya surah li'ibarati masmuka. Jawapan sahabat-sahabat sekalian bagus. As-suratu li'ibarati masmuka fi. Nampak? As-suratu li'ibarati masmuka. Maksud dia gambar untuk ayat masmuka fi di mana satu? Asfal ataupun a'la. Jawab. Masya Allah. Jawapan baik sekali. Masya Allah. Yang ni fil asfal. Bukan fil a'la. Kerana fil a'la ialah di atas.
Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang dapat tulis dengan baik. Dan saya harap sahabat-sahabat sekalian juga baca dan juga sebut dan juga dengar macam mana cara baca dia. Okey. As-suratu li'ibarati al-awwal li muannas fil a'la. Oh, ada orang salah jawab. Masmuka. Apa nama kamu untuk lelaki? Masmuka bukan masmuki. Kalau untuk lelaki, masmuka, jadi di asfal. Kalau masmuki baru untuk gambar di atas. Okey, tak ada masalah, boleh cuba lagi. Kan? Sebab masih banyak lagi ruang kosong untuk kita improvekan. Jangan risau. Masih ada banyak lagi ruang kosong maksud saya. Untuk kita usahakan sampai mahir insya-Allah. Okey. Kemudian masmuki. 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 Okey, soalan saya. Aina hiya suratu li'ibarati masmuki? Aina di mana, hiya dia, as-suratu di mana dia gambar. Aina hiya suratu li'ibarati untuk ayat masmuki. Mana dia gambar untuk ayat masmuki? Boleh cuba jawab. Senang kan jawab dia macam mana? As-suratu li'ibarati apa fi apa. Macam tu. Boleh kan? As-suratu li'ibarati. Contoh sekarang ni masmuki fi bagi tahu al-asfal ataupun al-a'la. Kalau dapat jawab dengan baik, masya-Allah, ahsantum jami'an. Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak yang telah share, like dan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan barakah yang besar kepada sahabat-sahabat yang bantu sebar-sebarkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kan? Jadi penyampaian kita pada orang lain juga merupakan sedekah yang boleh kita dapatkan jugalah insya-Allah. Tambah as-suratu li'ibarati masmuki fil a'la. Cantik bagi jawapan sahabat-sahabat sekalian yang jawab dengan betul. Okey, kita rasanya boleh teruskan dengan yang seterusnya. Bismillah. Saya terus kepada soalan, okey. Aina hiya as-suratu li'ibarati anti? Aina hiya as-suratu li'ibarati anti? Aina hiya suratu li'ibarati anti? Okey, jawapan dia sahabat-sahabat sekalian. Fahamkan maksud aina hiya suratu li'ibarati anti. Kita tengok satu-satu, mungkin ada yang masih kurang faham. Aina hiya surah, di mana dia gambar. Li'ibarati anti, untuk ayat anti ataupun untuk perkataan lah. Li'ibarati anti. Okey, jadi sama juga jawapan dia. As-suratu li'ibarati anti. As-suratu li'ibarati anti. As-suratu li'ibarati anti. Fi. Gambar untuk ayat anti. Fi al-a'la. Bagus sekali. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian jawab dengan baik sekali. Terbaik. Setiap yang jawab dengan baik, kita tambah lagi 100 markah. Masya Allah. Hebat. Okey. Saya rasa bagus. Kita boleh teruskan dengan anta pula. Macam mana pula kalau soalan dia untuk anta? Aina hiya suratu li'ibarati anta? Aina hiya as-suratu li'ibarati anta? Masya Allah, kita banyak kali ulang ayat soalan yang sama. InsyaAllah mudah-mudahan lepas ni
Bila tanya saja soalan tu, direct dapat masuk ke hati. Yang ni fahamlah. Ya as-suratu li'ibarati anta fi al-a'la. Maaf, anta. As-suratu li'ibarati anta fil a'la. Dan adapun as-suratu li'ibarati anti fil asfal. Rasa ada orang salah jawab tadi. As-suratu li'ibarati anti fil a'la. Okey, jadi yang tersilap jawab boleh cuba lagi insya-Allah. Yang jawab betul, betul lah. Sebab as-suratu li'ibarati anti gambar untuk ayat anti. Anti kan untuk perempuan, anti untuk perempuan. Jadi kita sebut fil asfal di bawah dan bukannya di atas. Sebab di atas untuk anta. Okey, jadi maknanya kalau soalan dia aina hiya suratu li'ibarati anta? Mana dia gambar untuk ayat anta? Kita jawab gambar untuk ayat anta di atas ataupun perkataan lah, maaf. As-suratu li'ibarati anta fi al-a'la. Macam sahabat-sahabat bagi tahu. Okey, terima kasih yang lain-lain. Jawab dengan baik sekali. Boleh kita teruskan dengan yang seterusnya insya-Allah. Okey, tinggal dua lagi, kaifa haluka dan juga kaifa haluki. Harap-harap sahabat-sahabat dapat jawab dengan betul sekali. Okey, kita tengok perkataan yang pertama, kaifa haluka dulu. Boleh? Soalan dia, aina hiya as-sur? Aina hiya as-surah? Di mana dia gambar? Li'ibarati kaifa haluka? Li'ibarati kaifa haluka? Untuk ayat kaifa haluka? Okey, di mana dia gambar untuk ayat kaifa haluka? Senang je insya-Allah sebab gambar dia pun dah faham, kan? Tapi kita nak cuba jawab dalam bahasa Arab. Jadi minta sahabat-sahabat cuba sebut juga dalam bahasa Arab. As-suratu li'ibarati kaifa haluka fi mana satu? Asfal ataupun a'la. Ingatkan asfal mana satu? Bawah. Al-a'la mana satu? Atas, kan? Jadi jawapan dia macam mana? As-suratu li'ibarati kaifa haluka fi, ya betul, sahabat-sahabat jawab dengan baik sekali. Fil asfal. Alhamdulillah. Sekarang jawapan sahabat-sahabat jawapan yang terbaik. Okey, jadi maknanya kita dah tahu kalau yang kaifa haluka fil asfal, maknanya kaifa haluki fil fil a'la, kan? Soalan, aina hiya suratu li'ibarati kaifa haluki? Aina hiya surah li'ibarati kaifa haluki? Jawapan dia as-suratu li'ibarati kaifa haluki fi betul fil a'la. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, jadi sahabat-sahabat lain yang jawab dengan tepat kan, ada tambahan 100 markah buat semua. Baik. Tahniah. Okey, kemudian kita akan masuk pada pada bahagian yang seterusnya insya-Allah sebelum kita tamatkan kelas kita. Latihan yang kedua. Tadribu as-sani. Ajib. Kita tengok ada satu tambahan perkataan baru iaitu ajib. 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 Ajib maksud dia ialah jawablah. Ajib maksud dia ialah jawablah. Dia adalah kata kerja perintah. Jawab. Jadi kita lihat insya-Allah macam mana nak jawab soalan-soalan di bawah. Assalamualaikum. Apa jawapan dia? Sangat-sangat senang sebab kita selalu sebut Waalaikumsalam. Okey, susunan saya silap tapi tak apalah, kita teruskan dengan ikut sahaja. Kaifa haluka? Kalau orang tanya kaifa haluka, jawab dia apa? Jawab dia ialah alhamdulillah ana bi khair ataupun bi khair walhamdulillah.
Kita tengok lagi. Assalamualaikum. Jawapan dia adalah Waalaikumsalam lah. Faham sangat. Kaifa haluki? Sama juga macam nombor 3 tadi. Dekat atas. Jawapan dia bi khairin walhamdulillah ataupun alhamdulillah ana bi khair. Kan? Teruskan insya-Allah. Okey, kalau orang tanya mas muka, macam mana kita nak jawab? Mas muka. Kita jawab nama saya apa? Sebab kita tahu kan mas muka maksud dia apa? Apa nama awak? Jadi kita jawab mas muka ismi apa? Nama saya apa contohnya? Mas muka ismi Muhammad. Ismi Muhammad. Dan kita ingat ka tu untuk awak lelaki, bukannya awak perempuan. Kalau mas muki baru awak perempuan. Okay, ada pun nombor 4 tu dia minta tulis sajalah nama apa-apa saja. Nama Ismi Ahmad, Ismi Ammar, Ismi Zaid. Okay, kalau soalan nombor 6 tu nak jawab macam mana? Mas Muki, Mas Muki, Mas Muki, apa nama awak tapi untuk perempuan? Jadi kita boleh jawab Ismi apa? Ismi uh, Aisyah contohnya. Ismi Zainab, Ismi Fatimah. Kalau untuk Mas Muki, kan? Ismi Hamidah contohnya. Ataupun Hamidah. Okey, kemudian last sekali. Ismi apa? Macam tu jugalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Jadi sampai sini saja dulu kita punya kelas. Ada tak soalan ataupun pertanyaan yang boleh sahabat-sahabat nak tanya? Dan kita buka soalan insya-Allah. Okay, jadi sahabat-sahabat kalau ada soalan boleh tanya. Dan untuk tanyalah. Kalau ada benda yang tak faham, ada muskilah, boleh terus tanya tau. Okey, jadi alhamdulillah kita dapat sedikit sebanyak tambah perkataan yang baru dalam, tak silap, dalam kurang lebih daripada 10. Jadi ini menyebabkan kita sudah dapat 30 patah perkataan lebih kurang, 30 lebih. Jadi tinggal lagi 1270 ataupun 1260 patah perkataan lebih lagi untuk kita selesaikan. Banyaklah. Perjalanan kita jauh tapi kita nak dan kita harapkan perjalanan kita ni sama-sama. Okey. Jadi sebab tu kalau ada yang tak faham, perlu tanya. Kalau ada yang masih belum dapat, Ustaz saya slow nak type Arab. Oh, tak ada masalah. Ada guna buku khas ke Ustaz? Ya, ada guna buku yang khas seperti yang kita bagi tahu. Boleh lihat di sinilah. Di slide yang awal tadi. Kita buka slide awal, okey. Buku yang kita gunakan adalah di sini. Nama dia ialah Al-Arabiyatu Baina Yadaik. Al-Arabiyatu Baina Yadaik. Cara untuk dapatkan buku ni ada dua. Satu boleh type saja Baina Yadaik PDF. Ataupun boleh dapatkan di Shopee. Nak link Shopee saya boleh bagi kepada sahabat sekalian insya-Allah. Dan nanti boleh tekan link tersebut. Dan itu adalah link affiliate. Makna dia sedikit sebanyak membantulah untuk kita dapat sedikit. Fahamlah maksud dia apa. Okey, boleh juga dapatkan kitab dia dekat PDF. Saya rasa saya ada dia punya PDF. Link. Saya boleh kongsi sahabat-sahabat sekalian. Mana ni? Allahumma salli ala Muhammad. Jap, 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 jap. Ini. Ya, this one. Okay. Ini adalah folder dia. Okey, jadi sampai sini saja kelas kita.
kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Ada soalan lain tak sebelum kita tangguh? Macam ada kot. Tak ada. Jadi kalau tak ada, subhanallahi wa bihamdihi. Oh, ada ni. Sekejap, ada soalan. Hehehe. Tak perasan. Soalan dia adalah penggunaan ta marbutah sama lelaki dan perempuan Ustaz. Oh tak, kalau ta marbutah untuk perempuan, adapun tanpa ta marbutah untuk lelaki. Contoh macam Alkitab ialah lelaki, yakni Alkitab bukan buku, tapi dia punya tanda dia tak ada tanda perempuan. Jadi kita panggil dia muzakkar, lelaki. Just label sahajalah. Meskipun dia tiada jantina. Tapi ada pun yang ada jantina betul, kita panggillah dia lelaki. Okey, tak ada soalan lain. Kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih bagi yang telah mendoakan selamat kepada pengantin baru. Okay, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.